Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini 4 hari bulan April 2015, saya Said Badrul Syah daripada Al-Khairat Enterprise ingin membincangkan satu lagi tajuk yang bernama pembinaan model perniagaan. Al-Khairat Enterprise ditubuhkan dengan salah satu daripada cabang operasinya ialah sebagai sebuah syarikat yang menguruskan latihan dan juga pembangunan untuk perniagaan, pemasaran dan juga pembangunan perniagaan. Semasa sebuah syarikat ditubuhkan, ia mempunyai di dalam mendanya atau minda pengurus-pengurusnya dan juga tuan-punya syarikat beberapa model-model perniagaan di dalam mindanya yang seringkalinya mungkin dibukukan dan juga mungkin tidak dibukukan. Model-model tersebut ialah seperti model pengurusan, model pemasaran, model keuangan, model sinergi, model penilaian, dan juga model pembaikan perniagaan. Ia juga terbentuk di dalam mindanya bagaimana syarikat akan bersaing di pasaran, bagaimana syarikat akan mendapatkan sumber dan juga sebagainya. Jadi model-model ini sebenarnya adalah model-model yang amat penting kepada pengurus-pengurus syarikat untuk dibukukan dan juga dibina suatu struktur ke atas model-model ini bagi tujuan untuk mengembangkan perniagaannya dan juga mengekalkan daya saing bagi dirinya. Pada hari ini kita akan membicarakan hanya sebahagian daripada model-model tersebut. Sebelum suatu model dibina, beberapa soalan mestilah dijawab oleh pengurus-pengurus atau tuan punya perniagaan. Soalan yang pertama yang mesti dijawab ialah bagaimana ia hendak memenuhi kehendak pelanggannya. Dengan cara apa, menggunakan produk apa, dan juga bagaimana ia hendak menyalurkan produk tersebut ke dalam pasaran dan juga bagaimana ia memudahkan pelanggan-pelanggannya untuk mendapatkan produk. Yang keduanya, soalan yang perlu dijawab ialah bagaimana ia hendak mendapatkan sumber untuk menjalankan operasi perniagaannya. Sumber-sumber yang boleh dikenal pasti oleh saya ialah keuangan, manusia, integriti, bahan, dan juga peralatan. Sumber-sumber ini diperlukan untuk menjalankan operasi dan seterusnya sumber untuk mengembangkan perniagaannya.
Soalan yang ketiga ialah bagaimana ia menguruskan sumber tersebut. Bagaimanakah sesebuah syarikat dia menguruskan sumber tersebut supaya sumber tersebut tidak kepukusan, supaya sumber tersebut semakin lama ianya semakin berkembang dan juga menjana pendapatan dan keuntungan bagi syarikat. Soalan yang keempat ialah bagaimana ia mencipta nilai cadangan ataupun value proposition untuk produk-produknya. Kita seperti mana kita ketahui bahawa produk terdapat dengan berlambaknya di pasaran, masing-masing dengan kualitinya yang tersendiri, kegunaannya yang tersendiri, harganya yang tersendiri, dan juga saluran-saluran tagihannya yang tersendiri. Jadi bagaimanakah syarikat membina nilai cadangannya untuk dipersembahkan kepada para pelanggannya, dan juga bagaimana ia mempersembahkan sama ada di media-media ataupun di dalam iklan dan juga promosinya. Persoalan yang kelima ialah ianya berkait dengan soalan yang keempat dan juga soalan yang pertama tadi, iaitu di segmen mana ia akan bersaing, di segmen mana ia bercadang untuk memenuhi kehendak pelanggannya, dan juga di segmen mana yang ingin persembahkan nilai cadangan di atas produk-produknya. Jadi persoalan-persoalan ini hendaklah dijawab oleh pengurus-pengurus dan juga tuan-tuan punya perniagaan bagi membina keupayaan perniagaan untuk berkembang di masa hadapan. Persoalan yang keenam ialah bagaimana syarikat membezakan dirinya daripada pesaing-pesaingnya. Ini adalah bergantung kepada strategi perniagaan, sama ada ini banyak bergantung kepada strategi perniagaan yang kita akan bincang sebentar lagi, yaitu sama ada ia bercadang untuk membezakan dirinya daripada pesaing ataupun menyamakan dirinya dengan pesaing dengan membina produk-produk yang sama dengan jenama yang berbeza, ataupun dia memilih untuk sebagai pengikut pasaran, yang mana pengikut pasaran mengeluarkan produk yang sama tetapi tidak mengiklan dan juga mempromosi seagresifnya seperti mana pemimpin pasaran dan juga pencabar pasaran. Soalan yang ketujuh ialah bagaimana ia mencipta keuntungan. Di dalam sebuah syarikat perniagaan, keuntungan adalah amat penting kerana keuntungan akan dapat menyala kesinambungan syarikat pada masa hadapan. Penciptaan keuntungan ini sebenarnya ianya adalah banyak berkait dengan model keuangan dan pemasaran.
Jikalau sekiranya syarikat tidak berjaya mencipta keuntungan di dalam jangka masa sederhana dan jangka masa panjang, maka syarikat tersebut kemungkinan akan pupus di tengah jalan. Soalan yang ke-8 ialah bagaimana ia menarik pengungsi-pengungsi ataupun penyokong-penyokong perniagaan. Penyokong perniagaan boleh jadi terdiri daripada pembekal-pembekal, terdiri daripada pelabur-pelabur, dan juga terdiri daripada juru perunding yang bakal dilantik ataupun yang telah dilantik oleh syarikat. Jadi keperluan terhadap penyokong ataupun pengungsi ini adalah untuk yang pertamanya mengurangkan risiko, yang keduanya mengelakkan ketidaktentuan seterusnya ialah bagaimana penyokong-penyokong tersebut menyokong terhadap sumber dan juga aktiviti-aktiviti mereka. Okey, daripada aktiviti yang diperbuat oleh penyokong-penyokong perniagaan ini, sama ada terdiri daripada pembekal-pembekal ataupun perunding-perunding perniagaan, syarikat mestilah memikirkan faktor-faktor bagaimana sumbangan penyokong-penyokong ini dapat diagihkan kepada syarikat dengan cara win-win situation, iaitu situasi menang-menang. Faktor yang ke-9, persoalan yang ke-9 yang perlu dipikirkan oleh pengurus-pengurus dan juga tuan-tuan punya perniagaan ialah bagaimana syarikat ingin mengembangkan dirinya dalam pasaran. Sama ada perkembangan tersebut adalah daripada produk-produk sedia ada, produk-produk baru, mengembangkan dengan kemasukan ke segmen-segmen baru dengan produk-produk sedia ada ataupun produk-produk baru, ataupun dengan membina keupayaan baru untuk mengeluarkan produk baru dan juga masuk ke segmen-segmen yang baru. Kemungkinan juga syarikat terpaksa membina syarikat-syarikat lain, iaitu syarikat-syarikat yang bersangkutan ataupun syarikat-syarikat subsidiary untuk mengembangkan dirinya di dalam pasaran. Okey, sebahagian daripada persoalan-persoalan ini telah pun saya jawab untuk tuan-tuan dan puan-puan pada masa ini. Perkara yang seterusnya yang mesti difikirkan sebelum syarikat membina model perniagaannya ialah berkenaan dengan strategi, keupayaan, proses dan juga struktur organisasi. Terdapat banyak jenis strategi yang syarikat boleh pilih untuk mengembangkan dirinya di dalam pasaran, iaitu sama ada syarikat tersebut ia ingin menjadi pemimpin pasaran, iaitu pemimpin daripada segi teknologi produk, kegunaan produk, kualiti produk, atau pemimpin daripada segi kos, di mana syarikat berusaha mengurangkan kos supaya syarikat dapat menjual pada harga yang rendah daripada pasaran, pada harga yang berpatutan dan juga menjana keuntungan. Jadi perkara yang paling utama dalam sesebuah syarikat untuk membina model perniagaannya ialah strategi.
Strategi adalah perkara yang paling penting kerana apa? Ia akan menentukan hala tuju syarikat apa yang ia akan jadi pada masa hadapan. Seperti mana yang saya sebut tadi bahawa strategi ialah sama ada ia hendak menjadi pemimpin pasaran, sama ada dari segi produk ataupun kos, dan keduanya sama ada ia ingin menjadi pencabar kepada pemimpin ataupun market challenger. Ciri-ciri pencabar ini ialah ia mengeluarkan produk yang sama ataupun produk yang hampir sama pada kegunaan dan juga pada kualiti. Tetapi apa yang ia buat ialah ia membesarkan dirinya dengan mengadakan iklan-iklan dan juga promosi yang agresif untuk mencabar kedudukan pemimpin. Kemungkinan dia juga mempunyai struktur pengurusan yang sama dan juga struktur architectural yang sama. Strategi yang ketiga ialah ia menjadi pengikut pasaran. Pengikut pasaran ialah apa yang dikeluarkan oleh pemimpin pasaran, maka dia akan mengikut. Dalam bahasa Inggeris ia disebut sebagai me too products. Strategi yang keempat ialah sama ada dia akan duduk di sebelah yang kita faham sebagai, yang saya faham sebagai flanking, iaitu mengeluarkan produk-produk yang hampir sama dengan pemimpin ataupun pencabar, tetapi membezakan dengan menambah bahan ataupun menambah saluran, di mana flanking ini dia tidak akan menjadi sama ada pencabar ataupun pengikut, tetapi dia membezakan sedikit daripada produk-produk yang ada pada pemimpin ataupun pencabar. Yang kelima ialah sama ada ia menggunakan strategi gerila. Gerila pemasaran sebenarnya dia tidaklah mencabar pemimpin di dalam sebuah segmen pasaran yang besar, tetapi dia masuk ke dalam segmen-segmen yang terpilih, segmen-segmen yang kecil, di mana segmen-segmen tersebut gerila ini dia mampu menguasai pasaran tersebut dengan produk-produknya dan juga memperbaiki dirinya di dalam segmen tersebut. Ia tidak akan membenarkan pencabar-pencabarnya masuk ke dalam segmen tersebut. Dan juga gerila ini kadang-kadangnya apabila segmennya dicerobohi dan dia tidak berupaya untuk mempertahankan segmen tersebut, maka dia akan bergerak kepada segmen lain dengan produk yang sama ataupun dengan produk yang berlainan. Strategi yang seterusnya ialah dia boleh menjadi sebagai leapfrog. Maksud strategi leapfrog ni ialah syarikat cuba untuk melepasi dan juga meninggikan dirinya di dalam pasaran dengan mencipta produk-produk yang lebih inovatif ataupun produk-produk yang lebih maju. Dan juga produk-produk tersebut mempunyai nilai
produk tersebut mempunyai nilai distintif di mana produk tersebut kemungkinan tidak akan dapat dicapai oleh pemimpin, pencabar, pengikut ataupun gerila tadi dalam masa yang terdekat. Strategi yang seterusnya ialah sama ada syarikat tersebut ingin meletakkan dirinya sebagai mass customization. Mass customization membawa maksud bahawa syarikat mengeluarkan suatu produk dan juga produk yang asas, tetapi akan berlaku penambahan ataupun perubahan kepada produk mass customization tersebut sekiranya diminta oleh pelanggan. Contohnya, sebuah syarikat kereta yang membina satu badan kereta ataupun chassis kereta, tetapi pengguna ataupun pembeli berhak memilih jenis-jenis enjin, keupayaan, jenis tayar, dashboard dan juga lain-lain untuk dimuatkan bagi menjalankan kenderaan tersebut. Ini adalah sebahagian daripada strategi-strategi yang dapat saya fikirkan untuk masa ini. Kemudiannya, bagi membina model perniagaan syarikat tersebut, sesebuah syarikat juga mesti memikirkan tentang keupayaan syarikat. Yaitu apa yang dia keluarkan, apa produk yang syarikat boleh keluarkan, B, di dalam kegunaan apa, C, tahap kualiti, dan juga di tahap kuantiti. Sekiranya syarikat tidak dapat mengeluarkan dalam kuantiti yang besar, maka syarikat tersebut mestilah memilih segmen yang lebih kecil di mana syarikat dapat memenuhi kuantiti permintaan supaya ianya tidak mengganggu pemikiran dan juga salah tanggapan pembeli terhadap syarikat. Seterusnya, sebelum membina sesebuah model perniagaan, syarikat tersebut juga mestilah memikirkan tentang proses. Yaitu proses ialah bagaimana syarikat memperincikan segala tugas-tugas dan juga langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjalankan operasi syarikat. Jadi proses ini dia akan menunjuk kepada langkah demi langkah ia juga merujuk kepada dokumentasi yang digunakan, dia juga akan merujuk kepada penjagaan masa ke atas setiap proses yang dijalankan, dan juga ia akan merujuk kepada sinergi
daripada tugas-tugas yang dijalankan untuk mencapai matlamat organisasi. Jikalau sekiranya syarikat tidak memikirkan langkah demi langkah dan juga faktor-faktor proses ini, kemungkinan apabila operasi berjalan, operasi tersebut mungkin akan tersekat-sekat dan juga tersangkut-sangkut di sana sini. Seterusnya, apabila membina model perniagaan, syarikat juga akan terpaksa memikirkan tentang struktur organisasi yang dipilihnya. Terdapat banyak struktur organisasi yang dapat digunakan oleh syarikat di dalam model-model perniagaan yang bakal dibinanya untuk tujuan melancarkan operasi. Salah satu daripada struktur organisasi tersebut ialah hierarki, yaitu struktur bertingkat-tingkat dan juga berlapis-lapis. Struktur hierarkikal ini sebenarnya ianya lebih membawa kepada suatu istilah yang kita panggil sebagai birokrasi, di mana kelemahan birokrasi ialah tugas dan keputusan dilancarkan dengan lambat oleh sebab terpaksa menunggu keputusan, terpaksa menunggu arahan daripada beberapa pihak-pihak atasan, yang mana pihak-pihak atasan ini kadang-kadang lambat dalam membuat keputusan. Struktur yang kedua ialah struktur tersebut adalah apa yang kita panggil sebagai teamwork. Yaitu sebuah struktur di mana pekerja-pekerja bekerja secara berkumpulan dan juga mereka sering membincangkan bagaimana untuk mendapatkan kelancaran tugas. Di dalam teamwork, prestasi, pengetahuan dan juga integriti setiap ahli akan diambil kira bagi menjamin kesinambungan ataupun sinergi tugas dan dapat bekerja mengikut masa yang ditetapkan. Dan teamwork ini sebenarnya juga kadang-kadang dia adalah berkait dengan fungsi tugas bersilangan. Yaitu antara struktur-struktur yang baru dan juga struktur-struktur inovasi yang terdapat di dalam jenis-jenis perniagaan yang moden. Struktur cross-functional ini ataupun fungsi bersilangan ini, dia akan menetapkan bahawa setiap kaki tangan ataupun setiap ahli kumpulan dia mempunyai dua atau lebih tugas, di mana ia mempunyai tugasnya yang asas dan juga tugas terhadap kumpulan. Yang seterusnya, ia juga daripada berbagai cabang ataupun berbagai bahagian yaitu sama ada ahli-ahlinya adalah daripada bahagian teknikal, bahagian kejuruteraan, bahagian pengeluaran, bahagian keuangan,
bahagian pemasaran dan juga bahagian jualan, yang mana cross functional ini dia juga bergerak seperti mana sesebuah kumpulan ataupun teamwork. Struktur yang keempat ialah struktur matahari. Struktur matahari ialah di mana terdapat seorang pemimpin di dalam sebuah perniagaan dan semua orang di dalam perniagaan tersebut, iaitu yang bekerja di dalam perniagaan tersebut adalah melaporkan kepada pemimpin atasan ataupun tuan punya perniagaan. Di dalam struktur matahari ini hanya seorang sahaja, kemungkinan seorang sahaja yang membuat segala keputusan tentang perniagaan dan juga semua keputusan tentang perniagaan adalah secara autokratik, yang mana struktur matahari ini selalunya jarang digunakan di dalam sistem perniagaan moden. Struktur yang kelima ialah struktur campuran ataupun kombinasi. Kombinasi di antara dua ataupun lebih struktur organisasi, cara pentadbiran di dalam sesebuah perniagaan. Jadi inilah beberapa pertimbangan yang perlu dikaji oleh seorang pengurus perniagaan ataupun seorang pemimpin perniagaan sebelum ia membina model perniagaannya. Model perniagaan sebenarnya adalah suatu yang amat penting kepada syarikat, di mana ia akan menyelaraskan tugas-tugas dan juga membina sinergi di antara pengurusan, pemasaran, keuangan, teknikal, model keuntungan, model sinergi, dan juga bagi membaiki inovasi di dalam syarikat. Sekiranya tuan-tuan dan puan inginkan maklumat yang lebih lanjut berkenaan dengan pembinaan model perniagaan dan juga model keuntungan, tuan-tuan bolehlah merujuk kepada website Al-Khairat Enterprise, iaitu prgpsrn.com. Sekian dulu buat masa ini daripada saya, Syed Nazrul Syah bin Said Ismail, trainer di dalam Al-Khairat Enterprise. Kita berjumpa lagi di lain masa.